Pertama, saya harap bajet kali ini bajet yang bersih, bajet yang bantu rakyat lah. Okey, dari segi kesihatan, contoh saya bagi contoh diri saya sendirilah. Saya seorang OKU fizikal. Dan saya mendapat rawatan di Hospital Putrajaya di sini. Dan setiap bulan kita ada pengambilan ubat yang tertentu. Tapi pengambilan ubat ni dia terhad sebab harga ubat. Dari segi itulah tu saya harap kalau bajet untuk pesakit kita mintalah tengok sikit sebab banyak yang latar belakang yang dah jadi B40, less than B40 sebenarnya, tak ada B40 dah, dia less than B40 sebenarnya kan. Dari segi tu mintalah bantuan kerajaan juga kan. Jangan pandang yang orang nampak kita tak susah, tapi kita susah sama macam orang lain. Cuma kita tidak meminta-minta yang macam yang boleh keluar sana keluar sini kan. Tapi sebenarnya pesakit-pesakit yang ada kat sini, klik saya, separuh dah jadi bedridden dah. Atas sebab-sebab tiada kemampuan untuk ubat lah. So saya harap bajet kali ini dapat bantu rakyat lah kan. Jangan tengok yang lain, tapi tengoklah pada yang ada sekarang ni ya. Saya sebenarnya seorang guru kafa di salah sebuah sekolah lah di Putrajaya ni. Jadi bagi pandangan saya lah kan, saya harap untuk bajet pada yang akan datang ni, kalau boleh dalam belanjawan tu diselitkan juga sedikit peruntukan untuk kebajikan guru-guru kafa lah, terutamanya sebab kami ni guru-guru kafa sangat terhad dari segi sumber keuangan. Jadi di sini kalau boleh ada penambahbaikan lah untuk guru-guru kafa lah, terutama di kawasan pedalaman, di Sabah Sarawak dan tak terkecuali lah di Semenanjung juga. Okey, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan kita telah pun mendengar antara harapan rakyat Malaysia sebenarnya bila kita bercakap tentang pembentangan bajet 2023 yang disasarkan ataupun yang akan disempurnakan sekiranya semuanya berjalan lancar pada hari Jumaat yang akan datang ini. Dan sudah tentulah inilah topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara kerana topik inilah sebenarnya yang mendapat perhatian rakyat Malaysia ketika ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah bajet 2023, bajet untuk merangsang pemulihan negara. Dan kita ada dua tetamu hebat untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Seorang menemani saya di studio dan seorang lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, yang berada di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros, iaitu Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif di Majlis Profesor Negara ataupun MPM. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat, terima kasih menjemput lagi ya. Itulah. Saya tahu Datuk paling sesuai jugalah untuk bercakap tentang isu ini. InsyaAllah. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu seperti yang saya katakan, kita akan hubungi melalui kemudahan Zoom. Jadi kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai yang merupakan profesor di Sekolah Perniagaan Siswaza Universiti Tun Abdul Razak. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Sehat, Alhamdulillah. Saya sebenarnya menunggu-nunggu bila dapat berjumpa dengan Datuk sebenarnya secara fizikal. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya melalui secara virtual pun sudah cukup memberi kepuasan kepada saya dan kita harap kita akan dapat berkongsi sesuatu yang menarik pada malam itu ya. Baik, saya ingin memberi ruang dan juga peluang kepada anda sebenarnya. Kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, sesuatu yang menarik, semua rakyat Malaysia ketika ini menunggu-nunggu pembentangan bajet 2023 ni sebenarnya tu ya. Tetapi mungkin juga dalam situasi ekonomi yang begitu mencabar, ditambah pula dengan situasi politik yang juga kita anggap cukup mencabar sebenarnya, dan kita juga difahamkan bahawa esok mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dikatakan akan menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan apakah pembubaran Parlimen akan diperkenankan oleh Tuanku, itu belum lagi kita pasti. Tetapi pandangan
Datuk sendiri secara ikhlas lah. Apakah bajet kali ini seolah-olah berada pada situasi yang agak terumbang-ambing sedikit ketika ini, di saat ini? Okey, terima kasih Syakawi ya. Pertama sekali ya, memang kita tahu spekulasi, gosip berterbangan di udara negara kita, dan burung pun ada hinggap di belakang saya. Ada burung hinggap di belakang saya mengatakan yang Amat Perdana Menteri akan pergi menghadap yang di-Pertuan Agong. Tapi seperti biasalah sebenarnya, itu bukan satu perkara yang luar biasa. Seorang Perdana Menteri menghadap yang di-Pertuan Agong tu, especially dalam masa Parlimen bersidang ini, adalah perkara biasa. Tapi memang tak boleh kita nak elakkanlah apabila kita nampak seolah-olah ada petanda pilihan raya umum ke-15 ingin diadakan segera. Jadi mungkinlah ya, kita tunggu esok apa yang berlaku, dan sistem demokrasi Parlimen berperlembagaan kita ya, memang yang di-Pertuan Agong perlu merestui apa yang dikemukakan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Dan selain daripada itu, saya percayalah ya, sebenarnya pilihan raya ke-15 ini dah, bagi saya lah, my take on this, sebenarnya harus dilakukan pada Februari 2020 dulu. Apabila mandat PRU 14 telah tamat, tersungkur oleh peletakan jawatan Yang Amat Perdana Menteri masa itu Tun M. Tapi oleh kerana keadaan tidak mengizinkan, yang di Pertuan Agong pun tidak bersetuju untuk mengadakan pilihan raya masa itu, jadi dicari kesepakatan lah masa itu. Jadi yang ada sekarang ini kita teruskan. Kebetulan agaknya sistem demokrasi berparlimen berperlembagaan kita membenarkan sesiapa yang mendapat sokongan itu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita menyaksikan selepas Februari itu Tan Sri Muhyiddin Yassin selama 17 bulan, dan selepas itu Ogos Datuk Seri Ismail Sabri menyambungnya. Sedangkan ringkasnya juga, Datuk, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Prof. Emeritus Dr. Barjoya, sedikit penjelasan lah, sekiranya ini bukan kita menentukan sesuatu, tidak, sekiranya lah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersetuju untuk membubarkan Parlimen, apakah bajet 2023 ini tidak akan terus dibentangkan sebenarnya? Boleh dibentang, tapi tidak sesuai. Kerana dah tak ada makna. Apabila bajet dibentang, dia perlu dibincang, diperdebatkan dan kemudian diluluskan. Tapi bila kerajaan dah bubar, siapa yang nak bentang, siapa nak debat, siapa yang nak lulus? Itu satu. Dan kedua, bajet ini adalah sesuatu yang dipersembahkan oleh kerajaan semasa. Jadi kerajaan semasa, kita tunggulah siapa yang membentuk kerajaan, dan biarlah dia membentang kalau parlimen kita dibubarkan esok. Itu perkara yang perlu kita terimalah. Itu kita tunggu sehingga esok lah sebenarnya. Baik, kita mengambil secara pendirian bahawa bajet 2023 akan dibentangkan insya-Allah pada hari Jumaat nanti, dan saya ingin mendapatkan juga pandangan daripada Prof. Emeritus Dr. Barjoya sendiri. Pandangan anda Prof, tentang bajet 2023 ini, apakah ianya akan dapat memenuhi seperti apa yang ditetapkan oleh kerajaan, berlandaskan kepada situasi ekonomi semasa, bukan saja di negara kita tetapi secara global keseluruhannya? Pandangan Prof? Terima kasih, Datuk. Saya kalau boleh saya mula dengan isu yang tadi itu, patutkah belanjawan ini dibentangkan ataupun tidak? Saya rasa belanjawan ini wajib dibentangkan, kerana kita setiap tahun di hujung tahun perlu meluluskan belanjawan untuk boleh dilaksanakan oleh kaki tangan awam. Pada 1 hari bulan Januari, bajet ini perlulah sudah diluluskan dan boleh dilaksanakan. Kalau ini tidak berlaku, mana kaki tangan awam akan tergendala urusannya, kerana belanjawan belum diluluskan dan tidak boleh dibelanjakan. Jadi untuk itu saya rasa belanjawan ini perlu dibentangkan, didebatkan dan diluluskan.
baru parlimen dibubarkan. Itu mengambil pandangan parlimen tidak dibubarkan esok. Memang sewajarnya begitulah ya. Dan ialah apa pun mungkin boleh berlaku ya. Tapi pandangan Prof Dr. Barjoy, sekiranya lah bajet 2023 ini diluluskan akan dibentangkan seperti apa yang dijadwalkan, bagaimana Prof melihat tentang bajet 2023 ini dari aspek keseluruhannya? Okey, sebuah belanjawan itu merupakan satu rancangan perbelanjaan tahunan, dan dia merupakan rancangan perbelanjaan operasi dan rancangan perbelanjaan modal. Jadi biasanya kita akan Menteri Kewangan akan meluluskan akan membentangkan belanjawan ini, mengambil kira keperluan setiap kementerian, setiap institusi, dan mengambil kira juga kepentingan kumpulan-kumpulan stakeholder ataupun orang-orang yang akan terkesan. Jadi kalau kita tengok sejak berdekat, kita lihat setiap tahun apabila Menteri Keuangan membentangkan belanjawannya, semua orang menunggu apakah habuan yang akan mereka terima. Betul. Dan itu sudah menjadi tradisi, Menteri Keuangan akan cuba sedaya upaya untuk apa yang dipanggil untuk menggembirakan touch every human being, maksudnya untuk memastikan setiap orang di dalam negara akan terkesan daripada belanjawan ini, mendapat sedikit sebanyak habuan ataupun faedah. Dan ini menjadikan belanjawan itu sebagai satu bentuk manifesto yang sebenarnya satu janji untuk memastikan semua orang mendapat faedah. Tetapi saya melihat ini satu praktis yang mungkin kurang berkesan, kerana belanjawan itu sepatutnya dilakukan untuk merancang, memperuntukkan apa yang perlu untuk setiap kementerian, setiap jabatan, setiap institusi, dan kemudian apa yang perlu dilabur dalam belanjawan jangka panjang. Kemudian habuan yang untuk semua orang ini sebenarnya adalah di dalam sebagian daripada belanjawan ini. Misalnya kita ada subsidi lebih daripada 77 bilion, sekarang dekat 80 bilion. Itulah yang diagihkan untuk memastikan setiap orang merasa misalnya. Baik. Menarik. Nanti kita kongsi lagi pandangan daripada Prof Dr. Barjoy. Tapi sesuatu yang menarik juga, Datuk, ya, kalau kita lihat kepada strategi yang telah pun disusun atau dengan begitu kemas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan dan juga keseluruhan Menteri Kabinet berkaitan dengan bajet 2023 ini, mempunyai beberapa matlamat utama sebenarnya. Yang pertama ialah untuk mensejahterakan rakyat. Ini pun sesuatu yang cukup penting. Yang keduanya ialah untuk membina daya tahan perniagaan, kesan daripada impak COVID-19 sebagai satu contoh yang jelas. Dan yang ketiga juga ialah untuk mewujudkan ekonomi yang makmur dan mampan. Dan apakah kita boleh sebenarnya mencapai matlamat ini melalui bajet 2023? Okey, sebelum tu Cik Syakawi, saya juga ingin sedikit mengambil kesempatan untuk menarik perhatian semua. Sebenarnya bajet ini adalah langkah 5 tahun. Kena ingat itu. Ya, kerangka besarnya adalah kita ada rancangan Malaysia 5 tahun. Kita ada rancangan Malaysia ke-12 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada September 2021 yang lepas. Ya, sedikit terlewat. Dan itu telah menggariskan apakah rancangan-rancangan jangka panjang 5 tahun yang ingin dicapai oleh negara. Ya, dia ada tujuan-tujuannya, ada fokusnya. Kalau tak silap saya ada 9 fokus utama yang ingin dicapai. Jadi bajet ataupun langkah-langkah tahunan ini tidak boleh lari dari apa yang telah disediakan
dalam kerangka 5 tahun itu. Itu pertama. Okey. Dan begitu juga kalau soal pendidikan contohnya, ya, kita juga ada pelan pembangunan pendidikan 5 tahun. Ya. Ya, kalau pendidikan rendah kita ada pelan pengajian pendidikan, pilihan pembangunan pendidikan 2015-25 10 tahun, dan pendidikan tinggi 2015-2025. Itu semua telah ada Dalam tu. segala matlamat objektif yang ingin dicapai. Itu pertama. Dan kedua, bajet tahunan semasa itu dia lebih berpijak pada keadaan semasa tahun itu. Dan saya perhatikan tema yang dipilih untuk tahun ini kesinambungan. Daripada dia tambah saja memperkasakan dan juga bangkit daripada masalah COVID yang kita hadapi yang lepas. Dan kita sebagai sebuah negara perlu mula merancangkan ekonomi. Itu yang paling penting. Kita tak boleh selama-lamanya terperosok dengan masalah COVID itu. Dan seluruh sektor ekonomi perlu digerakkan, dicari jalan bagaimana kita boleh pacu semula. Dan dalam masa yang sama kita tangani isu-isu semasa yang dihadapi oleh rakyat. Dan yang paling penting, menentukan kita ada keupayaan untuk menuju depan dengan lebih berdaya saing lagi, sebab kita tidak boleh lari. Kita dah gagal dulu mencapai negara maju wawasan 2020. Apabila Disember 2020 kita terkedu, tak berani nak tunjukkan di mana kita dalam konteks menjadi negara maju. Dan apabila kita sasar 2025, kita seharusnya mempunyai perancangan yang jelas supaya negara dan rakyat diingatkan bahawa kita mempunyai matlamat untuk mencapai taraf negara maju itu. Baik, mungkin pandangan daripada Dr. Berjoy sendiri berkaitan dengan bajet 2023 ini. Kalaulah strategi, memang kita tahu bahawa rakyat sedang menghadapi satu situasi ekonomi yang cukup mencabar sebenarnya, Doktor, ya. Dan kalau kita lihat daripada bajet yang lalu, iaitu pada tahun 2022, kerajaan memperuntukkan sebanyak 332.1 bilion ringgit. Jadi apakah Dr. Berjoy merasakan ataupun boleh anticipate bahawa mungkin kali ini jumlah itu akan bertambah sebenarnya dalam bajet 2023 ini berlandaskan kepada situasi semasa? Terima kasih, Dok. Sebenarnya setiap tahun apabila Menteri Keuangan dan pasukannya menganggarkan belanjawan, pertama dia akan melihat apa keperluan setiap kementerian dan institusi. Kemudian dia akan melihat keluaran ramalan ataupun unjuran keluaran negara kasar. Dan mereka akan mengambil 1% tertentu, misalnya 25% daripada KDNK akan diperuntukkan sebagai belanjawan. Jadi pada tahun 2022 ini dianggarkan bahawa KDNK kita akan meningkat hampir 1.5 trilion. Jadi berasas pada angka itu, kita sebenarnya mampu untuk meningkatkan belanjawan lebih tinggi daripada 332 bilion yang kita belanjawankan tahun lepas. Kemungkinannya kita akan mampu menguntukkan lebih daripada 360 bilion. Cuma persoalannya ialah kemampuan itu tidak semestinya perlu digunakan semuanya, kerana kita juga perlu memikirkan bagaimana kita nak membiayai belanjawan ini. Tentunya kita akan menambahkan pinjaman dan kita sudah mendekati had pinjaman yang diperuntukkan 65% daripada KDNK juga. Jadi kita mungkin perlu mengimbangi, dan juga satu perkara penting, kita perlu sudah bertekad untuk menurunkan defisit belanjawan daripada 6% di tahun 2022 menjadi kira-kira 4.5% di tahun 2023. Jadi kemungkinannya kita akan cuba menyelaraskan ini dan mungkin membelanjawankan dalam 350 bilion. Dan ini bermakna kita mungkin tidak mempunyai banyak ruang untuk meningkatkan subsidi ataupun bantuan kepada kumpulan-kumpulan rentas itu maknanya. Dan inilah cabaran belanjawan kali ini.
Okey, baik, menarik apa yang disebut oleh Dr. Barjoy. Tapi kita juga nanti akan dapatkan pandangan daripada Profesor Datuk Dr. Radwan Sheikh Ros. Tapi sebelum itu kita akan berehat dulu buat seketika. Seperti biasalah, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Berharap agar kerajaan dapat meningkatkan kemudahan dalam sektor perubatan, memandangkan masa ini berikutan dengan pandemik yang berlaku sebelum ini, kan. Kita berharap agar kemudahan-kemudahan perubatan dapat dipertingkatkanlah. Harapan saya daripada sudut peniaga supaya kita daripada segi harga barang-barang basah lah, supaya kerajaan dapat lebih memantau barang-barang tidak terlalu lampau naik tinggi. Lepas tu saya juga berharap adanya diteruskan bantuan prihatin. Kami berharap walaupun bajet tu tidak 100% berpihak kepada kami, sekurang-kurangnya ada sikit lah untuk kami. Macam saya ini seorang mahasiswa di Universiti Awam. Jadi pada pandangan saya berharaplah yang ekonomi di Malaysia ini akan semakin bertambah baik dan kerajaan akan lebih banyak memberikan perhatian ataupun bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di Universiti Awam ataupun universiti swasta lah di Malaysia ini. Dan saya juga berharap supaya mereka lebih banyak memberikan bantuan kepada kami untuk meneruskan pelajaran kami di Melaka Gading. Pandangan saya lebih fokus pada belia, iaitu kita tahu yang pada tahun depan akan berlaku ekonomi, punca ekonomi akan melisik, tetapi sebagai belia kita mahukan satu taraf gaji dinaikkan, lepas tu lebih kemudahan untuk belia-belia untuk lebih kepada bersukan. Lebih sukan maknanya ada tumpuan sukan itu kita merapatkan lagi ukhuwah tu. Sebab makin lama makin kita tengok kan, kita lebih dijauhkan dari segi isu-isu politik yang kita punya antara kaum-kaum ni makin lama makin dipisahkan. So kita memerlukan satu tarikan magnet, iaitu sukan itu boleh merapatkan. Dan satu yang paling penting itu harga serta taraf gaji dengan makanan, harga-harga makanan itu perlu dititik beratkan. Itu yang paling penting sekarang ini. Okey tu, kita dengar luahan harapan sebenarnya daripada rakyat Malaysia pelbagai peringkat sebenarnya. Dan saya nak dapatkan pandangan Datuk secara ikhlas. Kita bercakap tentang bajet dalam usaha untuk mensejahterakan kehidupan rakyat yang sekarang ini sedang menghadapi pelbagai cabaran selepas pandemik COVID-19, situasi ekonomi yang tak menentu dan sebagainya. Jadi apakah yang Datuk ingin lihat dalam bajet 2023 ini? Okey, pertama sebenarnya dalam mana-mana negara ada 3 sektor yang sangat penting yang perlu diberi perhatian sebab ianya mempunyai kesan langsung dan tidak langsung kepada kehidupan rakyat. Perlu tu, dan saya nampak trendnya akan sentiasa menaik. Akan sentiasa meningkat dari masa ke semasa. Yang pertama, pendidikan. Dan kita sangat beruntung kerajaan selama ini sejak mereka memang memperuntukkan sejumlah besar. Tidak kurang dari 20%. Tahun lepas 21%, tahun yang 22% daripada jumlah bajet untuk pendidikan. Itu satu petanda yang baik. Walaupun umpamanya kita dengar rungutan yang 22% itu masih tak cukup, tapi secara perbandingan dalam sektor-sektor lain ia adalah paling besar. Kedua, kesihatan. Yang pendidikan tadi 22% ataupun kita lebih kurang 67 bilion dulu. Pengajian tinggi dapat 14, pendidikan dapat 52. Dan kesihatan yang kedua tinggi dalam 32 bilion dan sebagainya. Yang itu juga satu perkara yang perlu kita, sebab kesihatan mempunyai kesan-kesan lain. Kalau badan sihat, kita mempunyai rakyat yang boleh bekerja dan boleh mendapat tahap kesihatan yang baik untuk melakukan tugas-tugas seharian. Dan ketiga, keselamatan. Ini 3 perkara. Keselamatan pun dalam 2 segmen keselamatan ni. Yang ATM dan juga KDN. Juga dalam jumlah yang hampir sama. 32-34 bilion tiap-tiap tahun. So 3 ini tidak boleh
tolak ansur dalam mana-mana negara. Dan ukuran negara maju pun biasanya merujuk kepada tiga-tiga ini. Kemudian saya percaya apabila kita address ketiga-tiga ini, dia akan mempunyai kesan sampingan lain yang mensejahterakan rakyat. Selain daripada program-program khusus untuk kesejahteraan rakyat, yang ini akan memberi kesan secara tidak langsung. Cuba kita dengar pula pandangan daripada Dr. Barjuai sendiri dalam perkara ini. Mungkin dia ada pandangan yang berbeza, tetapi antara sektor-sektor Dr. Barjuai yang perlu diberi tumpuan selain daripada apa yang disebut oleh Datuk di studio sebentar tadi. Apa lagi yang Dr. Barjuai ingin lihat sebenarnya dalam bajet 2023 ini dalam usaha untuk memberikan satu situasi yang boleh menggembirakan dan mensejahterakan rakyat sebenarnya. Okey, terima kasih Datuk. Saya amat bersetuju dengan apa yang Presiden Datuk Dr. Rizwan bersebut. Mana 3 sektor yang penting: pendidikan, kesihatan dan keselamatan. Tapi itu merupakan sektor awam. Mungkin kita perlu lihat di satu pihak lagi, ialah kumpulan penggunanya. Apakah kumpulan penggunanya yang akan mereka rasa daripada belanjawan ini? Biasanya kita akan melihat bahawa kerajaan memperuntukkan satu jumlah besar peruntukan untuk subsidi, dan tahun 2022 dijangkakan dia akan melewati 80 bilion. Perbelanjaan untuk subsidi ini merupakan hampir 1/3 daripada belanja operasi, dan ini mungkin akan menjadi asas bagaimana kerajaan dapat menolong mengagihkan mengikut keperluan kumpulan yang tersasar, disasarkan. Kemudian di dalam sektor swasta, kerajaan juga akan cuba menumpukan kepada sektor-sektor tertentu dalam ekonomi yang dianggap genting dan akan dapat menyumbang besar. Contohnya sektor pelancongan yang dilihat sangat penting kerana sektor perkhidmatan menyumbang 60% daripada keluaran dalam negara kasar. Jadi kerajaan perlu merangsang pertumbuhan semula sektor perkhidmatan, dan ini khususnya merujuk kepada pelancongan. Pada masa ini dilakukan pelancongan dalam negeri, dan sekarang tumpuan berubah kepada pelancongan luar negeri. Dan sektor pelancongan ini sangat unik kerana di sinilah banyaknya peniaga-peniaga mikro yang baru baru membangun dan menyokong pertumbuhan sektor ini. Dan pekerja-pekerja sektor pelancongan ini banyak daripada anak tempatan. Maknanya bukannya pekerja asing. Jadi walaupun tangga gajinya rendah, secara purata 1,200 saja sebulan, tapi dia merupakan sektor yang diminati oleh anak tempatan. Jadi kalau kerajaan boleh menumpukan kepada sektor ini, sumbangan secara langsung dan tidak langsungnya akan menjadi besar kepada seluruh warga, terutamanya kumpulan-kumpulan pemuda yang baru memasuki alam pekerjaan dan perniagaan. Okey, saya juga nak dapat pandangan Prof, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Datuk. Dari segi subsidi, tadi pun Datuk sentuh bahawa kerajaan membelanjakan satu jumlah yang cukup besar untuk memberi subsidi kepada rakyat yang betul-betul terkesan disebabkan oleh situasi ekonomi semasa. Apakah Doktor melihat ataupun Prof melihat bahawa pemberian subsidi ini akan terus diberikan, terus mungkin ditambah lagi sebenarnya dalam usaha untuk membantu rakyat yang mungkin terjejas, kerana dulu targetnya B40, M40, tetapi sekarang ini kita lihat bahawa golongan yang betul-betul terkesan ini semakin membesar sebenarnya. Pandangan Prof? Ya, sebenarnya subsidi yang kita berikan sehingga hampir 80 bilion ini tidak lestari, tidak sustainable. Dalam jangka panjang dia tidak boleh diteruskan. Kalau diteruskan ini akan menjadikan satu kepincangan kepada
sistem kerajaan kita. Tetapi dalam jangka pendek, dia merupakan satu keperluan. Misalnya 2 tahun lepas kita dihadapkan dengan isu COVID-19. Bukan saja COVID-19, tapi kesan daripada COVID-19, ekonomi kita terpaksa ditutup dan banyak orang yang tidak boleh keluar rumah, tidak mendapat pekerjaan, tidak memperoleh pendapatan. Jadi kita dengan inilah julung kali kerajaan sanggup berbelanja dengan besar untuk memberikan bantuan terus kepada kumpulan-kumpulan rentas ini. Tapi ini maknanya merupakan langkah jangka pendek. Dan dianggarkan tahun depan keadaannya serius sekali lagi. Tapi kali ini seriusnya ialah kerana kos sara hidup meningkat. Kos sara hidup meningkat dan bukan saja kumpulan B40 yang akan merasakan, kumpulan M40, kumpulan T20 pun akan semuanya merasakan peningkatan kos sara hidup. Dan bagaimana kerajaan nak menangani peningkatan kos sara hidup? Ini juga memerlukan subsidi, mengawal harga barang, mengurangkan harga barang dengan memberi subsidi dan sebagainya. Ini akan melibatkan banyak belanja dan inilah mungkin tumpuan yang perlu diberi untuk tahun 2023 dengan menganggap tahun 2023 sebagai tahun kecemasan. Tadi Datuk, kita dengar juga tentang luahan seorang anak muda yang berada di pusat pengajian tinggi. Mereka juga sebenarnya mengharapkan sesuatu daripada bajet 2023 ini. Bila kita sentuh subsidi, mungkin pelajar-pelajar kita juga sebenarnya memerlukan bantuan daripada kerajaan dan mereka menunggu-nunggu apakah tawaran yang mungkin akan diberikan oleh kerajaan untuk meringankan perbelanjaan mereka, meringankan beban mereka ketika berada di pusat-pusat pengajian tinggi di universiti. Pertama sekali kita perlu menerima hakikat bahawa kedudukan negara masih dalam fasa pemulihan. Kita belum pulih sepenuhnya. Bermakna kebanyakan daripada peruntukan yang ada akan digunakan bagi tujuan itu. Ini very defensif ni. Ini tak begitu produktif. Ini mempertahankan apa yang telah kita alami, segala cabaran yang ada. Itu fasa yang kita hadapi sekarang ini. Itu sebab bagi tujuan untuk pemberian yang lebih daripada kemampuan tu, saya rasa di luar daripada kemampuan kerajaan. Kita lebih praktikal dalam soal itu. Contohnya kalau dalam lingkungan 350 bilion untuk diagihkan kepada semua sektor dan bagi tujuan objektif pemulihan, nak tingkatkan daya tahan, nak menentukan kemajuan, ini satu perkara yang perlu diberi perimbangan. Berbalik kepada pelajar-pelajar tadi, anak muda umpamanya, dan mereka bertanya, apakah kemudahan-kemudahan yang mereka mungkin boleh perolehi daripada itu. Sudah cukup umpamanya kalau pihak kerajaan menentukan kelestarian pengajian tinggi dalam proses operasinya. Itu pun sudah cukup bagus. Dan kalau ada special project yang dilakukan oleh kementerian-kementerian dan sebagainya, ini diberi secara langsung yang mungkin tidak disebutkan dalam bajet pada kali ini. Tapi saya percaya kelangsungan, dan kalau umpamanya tahun ini peruntukan pengajian tinggi dalam sekitar 15 bilion, kemudian pendidikan dalam sekitar 52-53, itu sudah memadai untuk menentukan kelestarian pendidikan kita. Dan dalam masa yang sama, saya juga mendengar rintihan keluhan daripada rakan-rakan di universiti yang mengatakan cabaran sangat besar untuk mereka melestarikan pengurusan universiti itu sendiri. Itu pertama. Dan kedua, kita pastikan yuran tak naik dan sebagainya, dan cari formula bagaimana umpamanya bantuan-bantuan PTPTN contohnya, kalaupun tidak diberi kelonggaran penuh, tapi kena cari formula-formula baru. Dan saya percaya
juga sudah sampai masanya kita mencari sumber-sumber lain dari PTPTN itu sendiri untuk melestarikan pengajian tinggi. Ini satu isu yang penting dan menarik sebenarnya tu. Mungkin kita boleh dengar juga komen daripada Dr. Barjoy yang tapi sebelum tu nak sambung juga, saya lagi dapat juga riak pelajar tadi ya. Ini yang sedang belajar, yang bakal keluar dan setelah keluar pun mereka dalam keadaan yang sangat-sangat mencabar apabila peluang pekerjaan, walaupun umpamanya kadar pengangguran telah dilaporkan turun dari 5.7 satu masa yang paling tinggi dulu, tak pernah kita alami, sekarang ni dilaporkan dalam 3.7, tapi segmen yang terkesan adalah graduan yang kumpulannya sangat besar, masih besar sekarang. Itu belum lagi saya lihat kepada kumpulan-kumpulan yang mendapat pekerjaan tapi yang below daripada apa yang mereka punyai kelayakan dan sebagainya. Ini satu isu yang perlu ditangani, kita angkat keluar daripada perbincangan ini jadi satu agenda besar negara. Bagaimana kita boleh menentukan bahawa graduan-graduan ini mendapat tempat sewajarnya dalam pasaran kerja. Okey, itu harapan yang cukup tinggi dan menarik sebenarnya daripada Datuk Dr. Ridwan. Cik Ros. Tapi saya percaya bahawa Prof. Emeritus Dr. Barjoy juga mungkin ada pandangan yang tersendiri bila kita cakap tentang pemulihan ekonomi itu sendiri, dan apakah juga kerajaan perlu mengurangkan, menghilangkan ataupun tidak mengadakan cukai-cukai baru dan sebagainya. Ini pun satu isu yang cukup penting. Tapi tak apa Dr. Barjoy, anda fikir dulu tentang apa yang ingin anda sampaikan, kerana kita akan berehat hanya buat seketika dan kembali nanti. Itulah perkara yang ingin saya dapatkan jawapan daripada Profesor Emeritus Dr. Barjoy Pardai. Kita lihat buat kali terakhir. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang bajet 2023, bajet untuk merangsang pemulihan negara. Dan sebelum saya dapat reaksi daripada persoalan yang saya bangkitkan untuk Dr. Barjoy, saya difahamkan bahawa kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sakawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Hari ini saya ingin bagi sikit pandangan. Tadi ada doktor ada bagi sikit pandangan mengenai plan pendidikan. Kita tengok plan pendidikan, kita tengok universiti dia ada buat satu pensyarah sambilan dan harian. Dia orang bayar gaji harian. Jadi apabila bayar gaji harian, ada yang pensyarah tu dapat gaji harian lebih kurang RM60 sehari. Lebih kurang 8 jam dia kerja. Jadi dia orang pun termasuk dalam P40. Sedangkan dia orang belajar sampai tinggi sampai PhD, bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, OPR. Kita buat OPR, bila ada OPR ni kan dia semakin naik kan. Kita tengok pekerjaan telah menaikkan OPR dah 4 kali. Jadi apabila dia beli rumah, dia kena bayar, contohnya bulan ni dia bayar 1,500. Bulan depan dia kena bayar 2,000. Jadi harap kerajaan dapat mengatasi masalah ni. Jadi dalam hal ni kita minta ahli panel ulas dalam ni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Baik, kita dapatkan saya difahamkan ada satu lagi panggilan. Mazlan dari Kedah ada di talian kita sekarang ini. Halo Mazlan. Halo, selamat malam Datuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Yang ni saya nak cadangkan lah. Bakal WGP hari 15 ni tolong pantaukan kesusahan rakyat sekarang ni. Rakyat dah mungkin tertuduh. Dah pula harga barang meningkat. Nak harapkan harga barang jualan murah keluarga Malaysia pun bukan tiada hari-hari, tak ada hari-hari. Itu pantau wajib bakal wajib PRU 15 ni, pantau rakyat dulu. Itu rakyat pun sekarang ni parti macam parti ada. Rakyat tu yang tuan tak mengundi dia. Itu harap-harap ni pantau yang mana yang rasa boleh rakyat bantu rakyat baca lah mengundi besok tu. Kalau tak pantau tak tahulah kita pun rakyat mesti susah ni dah. Mungkin pun harga barang meningkat tu lah.
Baik, terima kasih Mazlan dari Kedah. Jadi kita terus dapatkan pandangan daripada Dr. Barjuai berkaitan dengan apa yang saya bangkitkan tadi. Menarik juga Doktor, kalau kita melihat daripada situasi yang berlaku ketika inilah. Ramai juga yang menunggu-nunggu sebenarnya bila kita bercakap tentang bajet 2023 ini. Apakah ada cukai-cukai baru yang akan diperkenalkan ataupun ada cukai-cukai lama yang mungkin akan dikurangkan dan sebagainya. Itu yang rakyat ingin tahu. Dalam bajet 2023 ini jangkaan daripada Prof macam mana? Terima kasih, Dok. Saya tidak menjangkakan ada satu cukai baru yang akan diperkenalkan. Walaupun kita sudah mendebatkan tentang GST untuk kembali kepada GST, tetapi itu tidak mungkin dapat dilakukan pada tahun 2023 kerana masanya tidak sesuai. Dan mungkin kalau dia diperkenalkan pun secara tidak langsung, apa yang menjadi perhatian dalam GST ini ialah GST adalah satu sistem cukai yang cekap kerana dia berupaya memastikan tidak ada cukai ke atas cukai ataupun dipanggil kesan snowballing atau cascading. Jadi kita tidak mahu barang yang sama dicukai 2-3 kali dalam proses rantaian jualan. Ini boleh diatasi dengan mudah menggunakan sistem SST sekarang pun dengan mengecualikan semua barang-barang belian daripada diambil kira dalam perkiraan cukai. Jadi ini boleh dilakukan secara tidak langsung tanpa bertukar kepada GST kalau kerajaan nak melakukan misalnya. Kemudian balik saya nak melihat bahawa apa yang Profesor Datuk Ridwan sebut tadi tentang graduan misalnya dan keluhan pelajar IPTA kita, saya rasa universiti hari ini perlu melakukan reformasi besar. Kalau kita dengar bagaimana dua orang anak muda di India memulakan sebuah universiti, dalam masa beberapa bulan dapat 220,000 orang pelajar yang mendaftar. Dan mereka semua tidak perlu datang ke kampus, mereka semua terus bekerja dengan majikan mereka. Tapi yang penting dalam masa setahun mereka dapat MBA. Kita perlu memikirkan konsep yang sedemikian dengan perkongsian di antara majikan di sektor awam dan swasta dengan universiti, membolehkan kaki tangan awam dan kaki tangan swasta meneruskan pengajian dengan terus bekerja. Dan ini membolehkan mereka mendapat pengalaman terus daripada pekerjaan menggunakan kes-kes dalam pekerjaan di dalam pengajian. Dan kemudian kita akan melantik CEO misalnya menjadi adjunct profesor untuk menilai pelajar-pelajar ini. Dan yang pentingnya di akhir program mereka terus kekal sebagai pekerja dan tidak perlu mencari pekerjaan baru. Bagi pelajar-pelajar yang baru keluar sekolah, kita akan carikan mereka kemungkinan ataupun peluang-peluang pekerjaan masa akan datang dan mereka masuk sebagai pelatih-pelatih dan mengikuti pengajian sambil bekerja begitu. Itu satu penyelesaian untuk isu tadi. Okey, Dr. Barjuai juga mungkin boleh menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang tadi berkaitan dengan kenaikan OPR itu pun menjadi isu sebenarnya yang dibincangkan dengan begitu meluas ketika ini. Okey, saya pun ada peluang untuk berbincang dengan pegawai-pegawai di Bank Negara tentang ini. Bila sebab ada beberapa orang yang datang kepada saya, dia kata dia pinjam di bank yang menawarkan kemudahan pembiayaan Islam. Dia pinjam 150,000, kemudian tiba-tiba bila OPR naik 0.25%, dia diberitahu oleh bank dia kena tambah ansuran sebanyak RM150. Jadi saya kata ini tidak betul mana pengiraannya. Kemudian pegawai Bank Negara menunjukkan pengiraannya bahawa sebenarnya kenaikan 0.25% hanya menaikkan
ansuran bulanan sebanyak RM15 bagi pinjaman RM150,000. Jadi mana bank negara sudah memikirkan kesan beban ke atas peminjam-peminjam. Cuma mungkin bank negara mempunyai isu yang penting kepada dia. Inilah masa yang sesuai untuk meningkatkan OPR, kerana semua negara lain di dunia pun menaikkan OPR. Betul. Kalau mereka tidak menaikkan OPR, mereka akan kehilangan satu kuasa kawalan dalam sektor mata wang ataupun keuangan ini. Kerana jika kadar faedah terus rendah seperti sekarang, mereka tidak mempunyai kuasa untuk mengawal aliran wang di dalam pasaran, kerana mereka tidak boleh menurunkan lagi. Jadi mereka terpaksa menaikkan, dan mereka sasarkan, mereka akan naikkan mungkin kepada tahap sebelum kegawatan pada tahun 2018 pada 3.25 ataupun 3.5, dan kemudian menjadikan itu sebagai senjata untuk mereka mengawal keuangan di masa akan datang. Okey. Baik, kembali semula kepada Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros. Masa semakin suntuk sebenarnya, tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi. Tadi tentang saya suka bila Datuk bangkitkan tentang peruntukan yang harus diberikan kepada pusat-pusat pengajian tinggi yang harus ditingkatkan sebenarnya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa walaupun universiti-universiti dikatakan harus digalakkan ataupun diwajibkan untuk mencari pendapatan sendiri dan melalui apa saja yang mereka lakukan, apakah itu berkesan ataupun tidak sebenarnya tu? Untuk makluman semua ya, sebenarnya semua universiti berada dalam kerangka autonomi, ya, dipusatkan kepada institusi, dan mereka diperlukan untuk menjana pendapatan sekurang-kurangnya 30% daripada perbelanjaan operasi. Dan ini secara tak langsung sebenarnya memberi tekanan kepada pentadbiran universiti untuk mencari. Separuh universiti boleh, sebab di Malaysia ini kita ada pelbagai peringkat universiti, ada 5 research university, ada 4 komprehensif, ada 11 berfokus. So masing-masing dalam league yang masing-masing. Jadi saya percaya ya, tiap-tiap kumpulan itu mempunyai cabaran yang tersendiri. Macam research university umpamanya, mereka berdepan dengan masalah untuk menentukan pencapaian di peringkat antarabangsa. Dan sudah barang tentu dana-dana affiliate diperlukan. Sekarang ini untuk makluman, dan kita perlu kongsikan juga perbelanjaan untuk research ni sangat kurang secara perbandingan dengan negara lain. Kita dulu pernah satu masa mempunyai peruntukan 1.3% daripada KDNK. Sekarang ini dah bawah pada 1%. Sedangkan negara-negara lain, Korea, Japan, ya, 5%, 6% ya, daripada jumlah KDNK. Itu satu refleksi ataupun gambaran kepada keberadaan kita dalam konteks inovasi yang ingin memacu ekonomi. Itu cabaran yang kita hadapi, dan kita boleh angkat ini juga tajuk lain yang sendiri, sebab ini sangat luas dia punya perbincangannya. Dan berbalik kepada cabaran universiti tadi, sudah barang tentu umpamanya sekarang ini kita dalam fasa untuk mengantarabangsakan universiti. Ya, kebanyakan universiti mengambil pelajar-pelajar antarabangsa, dan daripada pengantarbangsaan kita pergi kepada pengkomersialan universiti. Dan ini juga membawa kesan lain yang memberi beban kepada pensyarah-pensyarah. Tadi ada pakcik yang daripada Penang yang mengatakan tenaga pengajar. Sebenarnya apa yang berlaku adalah apabila kita mempunyai pelajar-pelajar yang ramai, kita perlu kelas yang lebih dan sebagainya, dan kita tak ada tenaga pengajar yang tetap, perlu dicari pengajar-pengajar sambilan dan sebagainya, dibayar mengikut jam. Itu yang dikatakan tadi below RM90. Itu standard lah. Tapi kalau orang yang bekerja sambilan perlu kerja 2-3 modul ataupun di pelbagai institusi untuk menambah pendapatan.
pendapatan. Dia tak boleh anggap itu saja. So ini semua model-model yang perlu kita kaji secara menyeluruh lah. Tapi balik pada komersialan tadi, sebenarnya dia juga memberi kesan yang secara tidak langsung menjejaskan ataupun memberi cabaran kepada pensyarah-pensyarah yang berada dalam universiti. Dan dia punya ball game dah totally different sekarang ini. Betul. Baik, satu minit. Sebelum itu saya nak cuba pasal cukai tadi sebenarnya. Sebenarnya hasil negara tadi tak disebutkan, memang kita tak ada cadangan untuk tambah cukai, tapi kita miss the opportunity untuk mengutip revenue melalui cukai. Sebabnya cukai korporat kita berkurangan, cukai individu pun kita berkurangan. Bila pelabur-pelabur tak masuk umpamanya, kita nak cukai daripada siapa? Itulah perkara-perkara yang sebagai sebuah negara kita tentukan bahawa kita menerima pelaburan yang besar untuk membuat perniagaan di dalam negara, dan kita boleh kutip cukai dan meningkatkan pendapatan. Kalau kita kira pendapatan yang kita ada dan apa yang kita cadang untuk belanjakan, saya rasa kita tidak mampu untuk berbelanja besar pada tahun ini. Tapi oleh kerana kita dalam keadaan untuk memulihkan ekonomi negara, kita pejam mata lah. Itu sebab kita dah hit dulu 50% daripada kadar hutang KDNK, sekarang ni dah 65%. Itu tak boleh nak bayangkan. Dan kalau dia macam berhutang lah, kalau kita berhutang untuk keperluan operasi, sebenarnya yang itu perlu kita limitkan. Kalau untuk infrastruktur, untuk pelaburan aset dan sebagainya, boleh. Sebab itu akan memberi pulangan yang baik kepada negara. Okey. Menarik. Kita kesuntukkan masa sebenarnya, tapi saya juga nak beri ruang 1 minit kepada Dr. Barjoy. Barangkali Prof ada juga yang ingin disampaikan di penghujung ini, serengkas-ringkasnya berkaitan dengan bajet 2023 ini. Silakan Prof. Okay, dua perkara yang saya nak sebut. Pertamanya, kerajaan perlu mengumumkan satu rombakan baru dalam ekonomi, kerana ekonomi kita perlu merombak. Kita perlu mensasarkan bahawa pendapatan purata setiap pekerja di Malaysia dan orang yang bekerja sendiri untuk lebih daripada RM5,000 misalnya dalam masa 5 tahun. Ini akan menjadi satu asas untuk kita maju ke hadapan. Kemudian kita perlu mewujudkan satu skim perlindungan sosial untuk kumpulan yang memerlukan. Jadi 80 bilion yang kita tiap-tiap tahun untuk peruntukan ini boleh dibiayai melalui skim perlindungan sosial ini. Kalau ini dua boleh dilakukan, dimulakan tahun ini, kita akan nampak bahawa semua isi rumah rakyat akan melihat kita, kerajaan ini, kita serius untuk membela mereka. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai kerana sudi bersama kita, walaupun masa mencemburui kita sebenarnya, tetapi ini bukan kali terakhir sebenarnya. InsyaAllah kita akan bersama lagi nanti Prof untuk bercakap tentang isu ini, terutamanya apabila bajet ini insyaAllah dibentangkan nanti pada hari Jumaat nanti. Itu harapan kita sebenarnya. Dan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Ada lagi isu yang ingin saya bangkitkan, tapi penerbit kata masa begitu suntuk. Jadi insyaAllah kita akan bercakap lagi tentang isu-isu yang menarik dari masa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.